Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 11, baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bermula juzuk, mana bahagian. Juzuk yang bahagian yang bercerai daripada binatang hidup. Yang bercerai daripada binatang hidup, iaitu juzuk binatang yang bercerai daripada binatang yang hidup, seperti bangkainya. Seperti bangkai ni pada hukum najisnya dan sucinya. Sama ada juzuk yang bercerai daripada binatang hidup itu suci, najis ataupun suci, sebagaimana hukum binatang yang hidup tu ketika bangkai. Kalau binatang yang hidup tu apabila bangkai hukumnya najis, maka juzuk yang tercabut daripada binatang yang hidup tu hukumnya najis. Kalau binatang yang hidup tu, kalau dia jadi bangkai, suci, maka juzuk yang tercabut daripada binatang hidup tu hukumnya suci. Jadi ayat kitab tu bunyi macam payah sikit ayat kitab tu. Jadi sekarang ni juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup. Contohnya binatang yang hidup tu cabut dia punya kaki ke, cabutlah juzuk binatang yang hidup ni, juzuk yang mana ada darah mengalir. Jadi sini dia kena ada buat satu tafsilan. Tafsilan macam mana? Kalau orang gok, dia akan buat satu garis. Okey, begitu. Sekarang juzuk bahagian yang bercerai, yang cabut daripada binatang hidup. Juzuk ni ada dua. Di binatang hidup ni ada bahagian juzuknya yang ada darah mengalir. Kita buat misal mudahnya, kaki ayam, betih dia tu, peha ayam, ada darah mengalir. Faham tak ni? Kemudian di ayam tu pula ada juzuk yang tidak ada darah mengalir. Contohnya bulu ayam. Kita contoh ayam lah, contoh. Sekarang juzuk yang bercerai ni daripada binatang yang hidup, ayam tu hidup. Tiba-tiba langgar di kereta, cabutlah kaki. Panggil apa? Kateh pun. Kateh nak panggil tau. Ni peha ni, kateh lah. Cabut peha. Itu juzuk yang ada darah mengalir, ada daging. Juzuk yang tidak ada darah mengalir, tadilah bulu ayam, kuku ayam, benda ni, depan dia tu,
paruh ayam, tu cerita lain. Hak darah tidak mengalir, tu cerita lain. Yang kita bicara sekarang ni juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup. Juzuk mana ni? Kena tengok catatan. Juzuk yang ada darah mengalir dengan bahawa juzuk tu bahagian daging. Tapi ayam ni, hak tuang dia ni hidup. Bukan ayam ni bangkai, bukan. Ayam ni hidup. Cabuk dia punya kaki, dia punya kates tu lah, dia punya betih, apa panggil tu. Lepas tu ayam tu kita sembelih lah pula kemudiannya. Mana ni dah ayam tu memanglah dia masih lagi hidup, tapi nak hidup macam mana? Cabut dah kaki sebelah, kita pun sembelih ayam tu kemudian. Baik. Ni kates cabut ni, apa hukum? Berbeza dengan juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup. Juzuk yang tidak ada darah mengalir, dia akan cerita pengecualian di hadapan. Jadi ayam ni hidup, kita cabut dia punya bulu ayam. Ingat tak dahulu saya sebutnya cabut bulu ayam buat titing, ingat tak? Buat titing, tahu tak titing? Bukan titim hok Terengganu hari tu bola tau. Ada kan hari tu bola titim. Tu kelab bola Terengganu. Ni tak ni. Kita masa budak-budak main titing. Ambil cabut bulu ayam, kita ambil tayar ni tiup tiup tayar tu kita buat bulat, kita pun masuk paku di tiup tayar tu, kita pun bubuh bulu ayam, lepas tu kita ikat dengan getah ke apa, ingat tak? Ni mainan budak-budak dulu. Mainan budak-budak sekarang ni mainan apa? Perak dalam bilik. Tu mainan budak-budak sekarang. Apa dah? Perak. Terperak di dalam bilik. Kita main zaman dulu main tengah panas. Hak berpeluh sokmo kita masa budak-budak. Merah muka-muka. Tu. Itu mainan kita masa budak-budak. Mainan orang sekarang ni terperak di dalam bilik. Jadi bulu ayam tu hak kita main titing tu, kita ambil daripada ayam yang hidup, kan? Kita ambil dari ayam yang hidup. Itu lain hukum. Sekarang ni juzuk binatang yang bercerai daripada binatang hidup, juzuk yang ada darah mengalir. Macam mana juzuk peha tu lah, peha ayam tu. Ayam kita kata kita sembelih, lepas tu sembelih. Sesalah pada ayam tu, hak peha yang tercabut sebelum sembelih, maknanya tercabut ketika ayam tu masih lagi hidup. Apa hukum juzuk tu? Iaitu hukum kepada juzuk yang bercerai ni seperti bangkainya. Seperti bangkai ni, seperti pada apa ni? Hak kata seperti ni, pada hukum najisnya dan sucinya. Kalau binatang hidup tu, kalau jadi bangkai, sekarang ni binatang hidup. Kalau binatang tu jadi bangkai, binatang tu najis, maka juzuk yang cabut masih hidup tu najis. Kalaulah binatang tu, kalau dia bangkai, suci, maka juzuknya pun yang cabut masih hidup, hukumnya suci. Jadi kita pergi pada ayam tadi. Ayam ni kalau bangkai, suci ke najis? Najis. Sebab apa? Sebab bangkai najis sekaliannya, melainkan manusia, ikan dan belalang. Situ je. Senang, mudah je faham. Jadi kalau ayam tu bangkai, najis. Jadi peha ayam yang cabut daripada ayam yang hidup, hukumnya najis. Itu je. Tapi ayam tu hidup, bukan ayam tu bangkai. Tapi cabut peha tu, masih dia hidup. Apa hukum peha cabut ni? Kita pergi kepada, kalau ayam tu bangkai, hukum najis ke hukum suci? Hukum najis. Peha yang cabut masih hidup tu pun hukum najis juga. Berbeza dengan binatang yang pada masa bangkai suci. Mana? Binatang, manusia, ikan dan belalang. Panggil binatang juga. Manusia ni hayawanun natik.
haiwan yang bertutur itu manusia. Jadi sekarang ni juzuk daripada manusia hak ada darah mengalir ni. Kalau rambut, kuku tu hak tu bak lain, hak tu sama telur lah. Hak darah mengalir ni terputus jari. Ada ni. Apa hukum jari yang terputus ni? Terputus daripada jari manusia. Manusia kalau bangkai najis ke suci? Bila manusia mati najis ke suci? Suci. Jari tu pun hukum suci. Suci ni bukan boleh makan jari tu, jangan salah faham pula. Suci. Hak darah yang ada tu, darah tu najis, darah tu bak lain. Darah tu bak lain. Ni. Darah hak anggota tubuh tu dak putus pun kalau keluar darah. Najis darah tu, bak darah lain. Mana ni? Sampai masa jari tu jadi mana? Jadi buruk. Bak buruk tu bak lain pula. Najis kerana dia jadi nano tu bak lain pula. Nak cerita ni semata-mata jari tu. Apa hukum jari manusia yang tercabut tu? Hukumnya suci. Itu je. Faham tak? Tapi kalau anggota tubuh manusia tu yang dikerak, macam orang sakit kecil manis, anggotanya dikerak, hukum asalnya suci lah. Sebab manusia bila bangkai mati hukumnya suci, maka anggota yang dikerak kerana sakit kecil manis asalnya hukumnya suci lah. Tetapi oleh kerana dia jadi nano tu najis ke lain pula. Nano ni hak ada di kaki kita, hak duduk di tubuh kita, hak belum kerak ni pun najis. Tu najis bak lain. Bak nano air kumang, tu bak lain pula. Kan biasa kan kalau hak kecil manis tu, hak tepat kerak tu memang buruk. Faham tak ni? Bukan kata lepas dia kena kerak, tengah-tengah ada di anggota tubuh kawan tu pun najis dah hak tepat buruk tu. Faham tak ni? Kerak pun najis lah tempat buruk tu. Tapi kalau ki asal kerak contohnya, apa hukum hak anggota yang terpotong pada masa hidup tu? Kalau manusia ni dia mati, suci ke najis? Suci. Maka anggota juzuk yang tercabut daripada binatang yang hidup tadi, manusia yang hidup tadi tu suci. Kalau kita pergi kepada ikan, ikan ni hak bangkai yang suci. Ikan nak contoh macam dak erti lah ni. Kita buat kira je lah. Logik tak logik tu kita cerita lain. Ikan tu punya besar. Tak tengok dalam YouTube tu kan. Nak boleh ke naik ikan hak besar tu, huru-hara lah besar. Tiba-tiba ikan tu naik apa semua, dia pun ambil lah parang contoh. Dia pun tetap putuslah bahagian ekor dengan daging-daging sekali ikan tu. Lepas tu ikan tu hak besar tubuh dia tu jatuh dalam laut semula. Jatuh dalam laut semula, terlepas ikan tu misalnya. Apa hukum hak bahagian ekor lah kita kata. Bahagian hak ada daging juga tapi bahagian ekor, hak sempat dia tetap. Apa hukum? Kita balik semula. Ikan kalau bangkai najis ke suci? Suci. Maka hak tercerai tu pun hukum suci. Ikan pada masa bangkai boleh makan ke tak? Boleh makan. Maka hak bahagian ekor tu pun boleh makan. Hati ya? Faham? kena mikir sikit. Sebab tu dia ada tafsiran dia tu. Tarik kat ni. Kita masih lagi di panggil sipir dobik najis. Sipir najis yang terdahulunya sekalian binatang hidup suci melainkan anjing dan babi. Sekalian bangkai najis melainkan manusia, ikan dan belalang. Habis itu. Sekarang ni pula juzuk yang bercerai daripada binatang hidup. Juzuk yang bercerai daripada binatang hidup. Binatang hidup suci sekaliannya melainkan anjing dan babi.
Sekarang ni juzuk yang bercerai daripada mata binatang yang hidup tu, yang suci tu. Jangan tanya pula kalau juzuk yang bercerai daripada anjing dan babi. Kalau juzuk yang bercerai daripada anjing dan babi, tak payah tanyalah juzuk dia tuang di seekor tu najis dah. Tak tanya dah. Sekarang ni kita bicara binatang hidup suci, melainkan anjing dan babi. Sekarang binatang hidup suci. Ayam suci. Pada ni kucing suci. Yang kita bicara ni pula juzuk yang bercerai daripada binatang hidup ni. Apa hukum juzuk tu? Binatang hidup ni suci, tiba-tiba bercerai daripada binatang hidup yang suci. Anjing babi tak sedut ceritalah juzuk dia, sebab anjing babi tu sini najis dah. Sekarang ni ayam tu binatang suci, masih hidup, tapi bercerai daripada ayam ketika hidup. Yang mana ayam hidup ni hukum suci. Yang bercerai ni nak letak hukum, kita pergi kepada kalau ayam tu bangkai. Tapi ayam ni tidak bangkai ni. Ayam ni binatang hidup yang suci. Kalau ayam tu bangkai, najis lah. Jadi juzuk ni dihukum macam bangkai juga. Najis lah. Ada ni. Berbeza dengan hak kata jari manusia tu. Jadi manusia ni suci. Jadi jari hak terputus daripada manusia ni dihukum jari dia macam bangkai juga. Jadi balik, orang manusia ni kalau bangkai suci ke najis? Suci. Maka jari tu pun suci. Kita contoh tadi hak ikan besar hak ditetok tu. Jadi capuk bola ekor. Ikan tu jatuh dalam laut. Apa hukum hak ekor ikan hak ditetok ni? Kita balik, kalau ikan tu bangkai, sebab ekor ni macam bangkai lah juga ni. Kalau ikan tu bangkai, suci ke najis? Suci. Maka ekor tu pun hukum suci. Dan ikan hak bangkai ni boleh makan, maka hak ekor ikan hak bangkai ni pun boleh makan. Hak ikan ibu tu dalam laut dah tu, hak bagai ekor ni suci dan boleh makan. Dia gitu je. Gimana? Orang sekarang ni ditulis dah bukan whiteboard dah, dia pakai ni LCD je. Dia buat tarik kat ni. Sekarang juzuk daripada binatang hidup yang juzuk tu ada darah mengalir. Yang kita buat misalnya ayam, dia punya peha dia cabuk, dilanggar oleh kereta. Kita buat misalnya jari manusia yang terputus. Kita buat misalnya ekor ikan yang ditetok. Kita cerita juzuk yang ada darah mengalir. Ada pula juzuk yang darah tidak mengalir. Juzuk yang darah tidak mengalir kok, bulu, sayap, taring, gading, kuku, tu. Itu juzuk yang darah tidak mengalir. Itu bicara lain. Hak cabut daripada binatang hidup. Kalau binatang tu bangkai najis belaka, melainkan manusia, ikan dan belalang. Kalaulah juzuk daripada bangkai hak najis, bangkai tu najis dah, juzuk dia pun najis juga lah. Kalau ayam terlanggar di kereta, mapuh ayam tu, bangkai, boleh tak nak ambil bulu dia? Najis. Sebab apa? Sebab ayam tu najis, sebab dia bangkai. Tahu tak ni? Bak bangkai najis sekalian. Sekarang ni tak ni, kita cerita juzuk daripada binatang yang hidup. Bukan hak bangkai najis, juzuk dia pun najis. Kalau bangkai tu suci, juzuk dia pun suci. Sekarang ni cabuk daripada juzuk yang cabuk daripada binatang hidup. Hak kita cerita tadinya juzuk yang ada darah mengalir. Peha ayam, jari manusia, hak ekor ikan yang dia tetok tu ada darah mengalir dah kira. Balik kepada kalau binatang tu bangkai, kalau ayam tu bangkai, memang najis lah, maka peha ayam tu pun najis. Manusia kalau bangkai suci, maka jari dia pun suci. Ikan kalau bangkai suci, maka ekor ikan tu pun hukum suci dan boleh dimakan. Tu hak juzuk yang ada darah mengalir.
melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia, maka iaitu bulu binatang yang halal dimakan akan itu iaitu suci. Jadi bulu binatang ni yang tercabut daripada binatang yang hidup, yang tercabut daripada binatang yang hidup, diwak melainkan ni bulu saja. Dia bukan bulu saja, bulu dan tiap-tiap anggota yang darah tidak mengalir. Bulu, sayap, taring, gading, kuku, ya belakang tu, tanduk ke apa ke, tapi tak misal sini bulu. Tak apalah, kita ambil satu je lah, bulu. Lepas tu kita bandinglah dengan juzuk yang lain yang sama hukum dengan bulu, yang tidak ada darah mengalir, daripada binatang hidup. Daripada binatang hidup ni, daripada bangkai, tak hidup tanyalah daripada bangkainya. Malaikat bangkai manusia, ikan dan melalang, hok timbul, hok sebelum ni, hok tanyanya, di antaranya tanya berkaitan dengan mata cicing, lokek, daripada binatang. Binatang mana ni? Binatang hok buah tu lah. Kalau kata hok daripada lembu, tengoklah, kalau lembu tu sembelih, maka juzuknya suci. Kalau lembu tu bangkai, sekalian bangkai najis belaka. Tapi hok ni ni kuku ke apa ke, harimau lah, beruang lah, macam-macam, gajah lah, hok bangkai belaka tu, najis lah. Timbul pula hok terdahulu dia kuku beruang. Hebat dia, tak ambil jenis jinak ni, dia buat buah-buah, nak tunjuk tuang ni buah juga ni, manusia ni ambil buah. Kuku beruang dia buat ni, dia ni panggil apa tu, hok kunci tu panggil apa, dari kunci tu dia buat daripada kuku beruang. Masa semayang dia borak poket, dah kunci kan borak poket lah, ada kunci borak poket, sah ke tak sah semayang. Sekarang ni itu juzuk bangkai, bukan kata kuku beruang. Kalau kuku lembu, kuku kerbau hok bangkai pun najis. Ke beruang ni hidup, dia pegang beruang tu, diikat, dicabut kuku ke macam mana? Kalau yang hidup kita nak bicara ni. Kalau yang hidup kita nak bicara yang hidup. Kalau kata okey lah, kuku harimau ke, gigi harimau ke, kuku beruang ke, gigi beruang ke, ni gading gajah ke, harimau, beruang, gajah tu hidup-hidup kita kejam. Suka pula dah. Binatang buah, kita pun buah juga, handalan, biarlah ambil masa hidup. Hak hidup ni, hak bangkai tu tak sebutlah hak bangkai tu. Kalau bangkai, kuku, gigi, tanduk, lembu pun najis kalau bangkai. Hanya binatang hidup ni, binatang hidup, juzuk yang tercabut daripada binatang hidup, yang darahnya tidak mengalir. Dia misal sini, dia buat pengecualian di sini, melainkan bulu binatang yang halal dimakankan dia, maka iaitu suci. Dia buat misal dengan bulu, samalah, bulu, kuku, taring, gading, sama daripada binatang hidup ni. Suci ke najis? Dia bagi dua. Ni sipir ni mudah ni. Kalau kita ingat sipir ni, tak timbul lah isu-isu ambil benda yang najis kemudian bawa dalam sembahyang. Tak ngaji sipir ni, sipir najis tak mengaji. Dia ngaji sipir 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1 tu dia ngaji. Sipir najis ni tak mengaji, tak kenal barang suci, tak kenal barang najis. Tu timbul ni mata tu daripada harimau lah, beruang lah, apa macam-macam. Kita ambil molek ada kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan ni petunjuk bagi kanak-kanak asal makna, petunjuk bagi orang baru belajar. Mana ni hak ngaji mula-mula ni. Kalau hak ni tak ada di ilmu kita, Sibyan budak pun dok lagi kitanya, bayi barangkali dah.
Ni budak-budak ni. Sipin najis ni ilmu budak-budak. Kalau ilmu budak-budak ni kita tak ada, kita belum budak-budak lagi lah, bayi barulah. Singgiling kepala. Bayi bercucu dah. Bayi kan ni bercucu tu, ni sebuah umur, ni sebuah ilmu tu bayi. Sekarang ni hak cabut daripada binatang hidup yang darah tidak mengalir. Ni melainkan bulu daripada binatang yang halal dimakan dagingnya. Jadi kalau juzuk tu ada darah mengalir, ada daging, peha ayam, jari manusia, ekor ikan tu, tengok binatang tu kalau bangkai najis, maka juzuk tu najis. Kalau binatang tu bangkai suci, maka juzuk dia pun suci, hak cabut masih hidup. Dia gigi kat tu. Adapun kalau bulu, dia nak pergi situ, dia pergi kepada binatang hidup tu, daging boleh makan ke tak? Dia pergi situ. Binatang hidup tu daging boleh makan ke tak? SCP ni mudah je. Binatang hidup tu daging boleh makan ke tak? Daging halal dimakan. Jadi bulu ke, sayap ke, kuku ke, apa ke, suci. Bulu mana? Bulu ayam. Ayam cabut daripada ayam yang hidup, bangkai najis sekalian. Hak tadi cabut peha, itu peha ada darah yang mengalir, ada daging. Itu najis sebab ayam kalau bangkai najis, maka peha yang tercabut masih hidup, kan dilanggut oleh kereta pun najis lah. Ni dah ni bulu ayam yang kita cabut daripada ayam hidup. Tengok bulu yang cabut masih hidup ni, suci ke najis? Ayam ni kalau kita sembelih boleh makan ke tak? Boleh makan. Maka bulu yang kita cabut masih hidup, hukumnya adalah suci. Bulu ke, kuku ke, gigi ke, sama lah, suci. Sebaliknya, kalau bulu yang tercabut, yang bercerai daripada binatang hidup ni, binatang hidup tu daging tak boleh makan. Binatang hidup tu kita daging tak boleh makan. Kalau kata binatang tu tak boleh makan, kita kata ada binatang tak boleh makan, mapuh dia tak boleh makan. Binatang tu daging dia kita tak boleh makan. Contoh yang paling hampir dengan kita, tadi ayam. Contoh yang paling hampir dengan kita, bulu yang tercabut daripada binatang yang hidup, yang dagingnya tidak halal dimakan. Contoh paling hampir, kucing. Sekarang kucing, daging dia kita boleh makan ke tak? Ada. Maka bulu dia yang tercabut daripada kucing yang hidup najis. Itu je. Gimana? Tak mudah je. Juzuk daripada binatang yang hidup. Kalau ada darah mengalir, ada daging, kita balik kepada kalau binatang hidup tu jadi bangkai. Kalau binatang hidup jadi bangkai, najis lah binatang hidup tu, ayam. Maka peha yang tercabut masih hidup, najis juga. Tapi kalaulah juzuk tu umpama jari manusia mati bangkai suci, maka jari pun suci. Kalau juzuk binatang ada darah mengalir, ada daging, ekor ikan tadi, itu sebut ekor ikan. Ikan bila bangkai suci, maka ekor dia kita tetok. Kemudian ikan tu tercabut dan terlepas dalam laut semula, ekor tu pun hukum suci dan boleh dimakan. Itu juzuk yang ada darah mengalir. Hak ni hak juzuk yang tidak ada darah mengalir. Contoh di sini bulu. Dan kita pergilah kepada juzuk-juzuk yang lain yang tidak ada darah mengalir. Jadi kalau bulu ayam ni dagingnya halal dimakan. Jadi bulu ayam yang kita cabut masih hidup, hak main titing tu lah, bulu tu hukum suci. Berbeza dengan kucing. Hak kucing binatang yang hidup, bulu ni tercabut pada masa dia hidup, tapi daripada binatang yang dagingnya haram dimakan, yang tidak halal dimakan, maka bulu yang tercabut daripada binatang yang dagingnya haram dimakan, bulu tu hukum najis. Itu je. Ni hidup ni, kucing hidup ni. Samalah cerita hak masalah
harimau ke, beruang ke, gajah ke, hak kita kata kita ikat dia masih hidup, kita kejar, kita cabut dia punya kuku, kita cabut dia punya gigi, kita cabut dia punya gading, najis. Sebab apa? Sebab harimau, beruang, gajah, daging tak boleh makan. Ini kita cerita ni hak cabut daripada binatang tu hidup. Memang dicabut daripada bangkai. Kalau cabut daripada bangkai, kalau kita ambil kuku, taring, tanduk daripada lembu, kerbau, hak bangkai pun najis kalau bangkai. Bukan kata daripada bangkai harimau, beruang, gajah. Kita ambil daripada bangkai lembu dan kerbau. Ambil kita tengok, oh kuku dia comel, gigi dia comel, tanduk dia comel, najis sebab dibangkai. Hak ni mana harimau, beruang, gajah tu masih lagi hidup, tapi dagingnya tidak boleh dimakan. Hak kita cabut masih hidup, hukumnya najis juga. Kalau hak lembu, kerbau, hak hidup, kita pergi cabut kuku dia, kita pergi repih gigi dia, kita pergi repih tanduk dia, suci. Sebab apa? Sebab lembu, kerbau binatang yang halal dimakan. Tu je, hukum mudah je, sipir dia mudah je. Ini kita cerita hak pandangan dalam mazhab Syafi'i kita terlebih dahulu, hak sipir dia. Jadi kita baliklah kepada hak permasalahan yang memang biasa ditanya dan persoalan yang memang biasa dihadapi, iaitu bulu kucing. Bulu kucing adalah persoalan yang biasa ditanya, dan bulu kucing ni persoalan yang biasa dihadapi. Orang-orang suka bela kucing tu, pandai ni. Kita dak kurang bela kucing pun, kita pergi rumah orang hak bela kucing, kita nak tumpang semayang. Contohnya, kadang-kadang di sejadah kita duduk semayang tu tempat kucing tidur, kadang-kadang bulu kucing tu penuh di sejadah tu. Nak kira macam mana tu? Dia juzuk bulu yang tercabut daripada binatang hidup yang dagingnya haram dimakan, bulu tu hukum najis. Maka bulu kucing hukum najis. Tetapi oleh kerana kucing ni binatang yang dipanggil mutawif, binatang yang berlegar, berlegar di keliling kita, mutawif, yang duk berpusing di keliling kita, dipanggil binatang yang mutawif, yang berlegar di keliling kita, maka dimaafkan hukumnya. Najis, memang najis, tapi dimaafkan bulu kucing tadi jikalau sedikit. Najis tetap dah. Kemudian berkaitan dengan sembahyang, ada banyak najis yang dimaafkan nisbah dengan sembahyang. Dimaaf dengan apa? Sembahyangnya sah. Najis memang najis lah. Kan syarat sah sembahyang suci daripada najis kan? Di badan, di pakaian, di tempat sembahyang. Syarat sah sembahyang ni suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Itu ayat kita. Bukan kata suci dan najis secara umum, bukan. Suci dan najis secara khususnya najis yang tidak dimaafkan. Berarti kalau benda tu memang najis tetapi dimaafkan, sembahyangnya sah. Pada ni hak kata syarat sah sembahyang suci dan najis, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Ketika kita sembahyang tak ada najis, kedatangan najis ketika kita sembahyang kita batal jikalau najis tu najis yang tidak dimaafkan. Kita tengok sembahyang, cicak berok atas tubuh kita, tetapi cicak najis yang tidak dimaafkan, maka batal. Adapun kalau kedatangan najis tapi yang dimaafkan, kita duduk tasyahud, kucing duduk atas riba kita, dia pun lari, ada tertinggal beberapa helai bulu, maknanya kedatangan najis dalam sembahyang. Tapi tengok, najis tu najis lah, dimaafkan ataupun tidak. Kalau najis tu dimaafkan, sembahyang kita diteruskan, sembahyang kita sah. Tapi kita duk bicara di sini bukan berkaitan dengan
syarat sah sembahyang. Kita bicara berkaitan dengan barang mana najis, barang mana yang tidak najis. Kita cerita ni, tajuk kita ni ain najis dan cara menyucikan najis. Sekarang ni kita pembicaraan tajuk nak kena barang najis. Nah, tajuk kita ni kan, tajuk kita kan faslun, fasal paling letakkan ain najis dan kaifiah cara menyucikan najis. Jadi kita sekarang nak kena benda najis. Jadi sekarang ni bulu kucing memanglah juzuknya tidak ada darah mengalir, tetapi daripada binatang yang dagingnya tidak halal dimakan, maka bulu kucing tu hukumnya adalah najis. Bulu kucing tu hukumnya adalah najis, tetapi diringankan sebab kucing ni binatang yang berlegar dengan kita. Kalau bulu kucing tu sedikit, dimaafkan. Dimaafkan. Jadi kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Kita nak dobek pula, nak sakat pula sedikit dengan banyak tu. Sedikit dengan banyak ni, dia dobek sakatnya kepada uruf. Uruf ni kepada kiraan ramai. Kalau bulu kucing tu 4-5 orang tu dah banyak lah kau panggil. Tapi kalau bulu kucing tu sejadah tu kita dak kebah langsung, tu banyak lah panggil dia. Dah kucing tidak tak sejadah. Kita dak kebah-kebah pun sejadah pun dak kebah. Dak berpahal dah. Dia kebah ni banyak ni kebah ni. Kebah maknanya curi dia kau. Tahu? Hilang kena kebah. Kebah tu kebah lain. Kebah selepas duduk lama. Tu kebah kau tu. Serbang tu. Serbang tak kepala. Serbang. Tu kebah apa dah? Tu krem apa? Krem. Kebah. Memang kita panggil serbang tu. Kebah kau. Hak ni kebah ni apa? Kebah ni. Apa? Bahasa buku dia ke apa? Kebah tak tu? Kat mana kebah sebenar? Curi pun kebah juga. Curi pun kebah kat bahasa buku. Mana kan kita ambil sejadah tu kita kita kebah lah. Tapi hang itu semayang ada tinggal beberapa orang. Maaf okey, terus semayang tak apa. Nanti kita bersentuh dengan najis tu, tak apa sedikit je. Tapi kalau tak kebah langsung sejadah tu main penuh dengan bulu kucing, tu batal semayang lah, tak boleh lah tu. Sebab benda tu benda najis, ain najis. Cuma kalau sedikit dimaafkan sebab apa? Sebab daripada binatang yang duduk duduk beredar di sekeliling kita. Pada ni. Ni kita cerita pandangan dalam mazhab Syafi'i kita lah. Pandangan dalam mazhab Hanafi contohnya, pandangan dalam mazhab Hanafi lah. Dia ada juga pandangan mazhab yang lain. Contohnya pandangan mazhab Maliki. Dia pandangan mazhab Hanafi Maliki ni, juzuk binatang yang darah tidak mengalir, dia bulu, kuku, taring semua tu tak najis. Cabut masa hidup ke masa bangkai ke, dah kira. Sebab apa? Sebab tidak ada darah yang mengalir, maka tak timbul jadi busuk. Kan bulu, kuku, taring kan busuk ke? Dah. Padahal dia cabut lama dah ni, sebab dia tidak ada darah yang mengalir. Hak timbul busuk ni apabila ada darah mengalir, ada daging. Tu jadi bangkai yang busuk. Tapi kalau setakat bulu, kuku, taring, kalau busuk orang tawak lah mata cicing apa, orang tawak lokek lah kalau dia busuk. Jadi juzuk binatang yang darahnya tidak mengalir, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki tak najis. Tak kira cabut daripada binatang tu hidup ke bangkai ke, tak najis. Pada ni sehingga kan mazhab Maliki, kalau bulu tu bulu babi sekalipun tak najis, itu mazhab Maliki. Slow-slow sudah lah tu. Slow-slow sudah lah. Lagi bising pula. Pada ni
Walaupun bulu tu bulu babi sekalipun, mazhab Maliki tak najis. Sebab mazhab Maliki, babi tu sendiri pun tidak najis, cuma haram dimakan. Mazhab Maliki, babi tak najis, haram dimakan, ijma' ulama'. Tu Quran sebut terang-terang, aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Tu daging babi, itu ijma' ulama' haram dimakan. Tuang babi ni najis ke tak? Mazhab Maliki tak najis, dan termasuk pandangan dalam mazhab Hanafi pun ada pandangan mazhab Hanafi tak najis. Pada ni. Jadi bulu babi dalam mazhab Maliki tak najis. Jadi mazhab Hanafi Maliki, bulu ke, taring ke, tanduk ke, gading ke, sama je hukum. Darah tidak mengalir di dalamnya, tak kira lah daripada binatang mana sekalipun, tak najis. Walaupun binatang tu hidup ke, bangkai ke, tak najis. Sebab dia tak ada busuk, tak ada apa pun. Jadi hak jenis hak pakar mata cicing daripada, tak kira lah harimau ke apa, tak kira lah tu. Mazhab Hanafinya tak najis, sembahyangnya sah. Kemudian ni dia sama je hukum ni. Kita akan boleh sipil lalu dah. Boleh sipil lalu dah. Contoh, kel katu ke ker katu ke apa? Katu tu lah. Kita panggil katu. Bukan hantu ni. Katu. Kel katu. Jadi mana? Kel. Kel katu. Hak kita mudah je. Katu. Tak kita. Kod depan tu kel ke ker? Kel. L. Kel katu. Dia kel katu ni di masjid di surau. Ada musim dia, Allah lah. Kel katu ni dia bulu dia bukan sayap dia. Sayap dia ni, ibu kel katu ni sudah golek dah. Sayap dia tu merata-rata. Apa hukum sayap? Apa hukum sayap? Ni nak pergi pada sipir ni, pandai ke tak sipir? Apa hukum sayap? Tak najis. Sebab tidak ada darah mengalir. Pening dah tu, lagi mazhab Hanafi dah. Kita tanya mazhab Syafi'i. Yang pergi mazhab Hanafi tu kenapa? Kita cerita mazhab Syafi'i ni. Mazhab Hanafi tu tak disambilang je, ilmu tambahan. Nak pergi pada mazhab Hanafi, pening dah tu. Sekarang ni kel katu binatang boleh makan ke tak? Tak boleh makan. Jadi bulu dia tu, sayap dia tu memang tak ada darah mengalir, najis. Ada ni. Lepas tu macam mana kita nak semayang ni? Bulu ni kadang-kadang ada ni terkepang kepang ni terkepang bulu tu. Kena di kita. Bila terlampau banyak, dimaafkan. Tapi kita sepok-sepok lah, sapu ke vacuum ke, ada juga tertinggal sebab dia terlampau banyak, dimaafkan. Tapi najis ke tak? Najis. Sebab apa? Sebab ibu kel katu tu binatang yang daging tak boleh makan, maka sayap yang walaupun cabut daripada kel katu yang hidup, hukumnya najis. Nanti kan ni Nabi mazhab Hanafi. Nabi mazhab Hanafi. Jadi sipir tu je kita nak ambil. Kita boleh pergi lah. Tanya hak juzuk binatang yang lain, sama je. Jadi hak juzuk yang darah tidak mengalir, dia pergi kepada sama ada binatang tu daging boleh makan, halal dimakan ataupun haram dimakan. Dia gini, dia juzuk binatang ni, kalau kita kata kok samalah macam apa ni, macam susu sama juga. Juzuk binatang yang darah tidak mengalir, bulu lah, kita letak bulu je ni, bulu sayap sama je. Kalau binatang tu daging boleh makan, bulu tu suci. Kalau binatang tu haram dimakan, bulunya pun najis. Sama dengan susu daripada ibu yang daging boleh makan, susu tu suci.
Kalau susu tu daripada ibu yang daging tak boleh makan, susu tu najis. Tu je. Ada ni. Kemudian susu tu boleh minum ke tak boleh minum, itu bab lain pula. Susu tu boleh minum ke tak minum, itu bab lain. Jadi nak ceritanya, biasa susu hak daging boleh makan tu boleh minum belaka lah. Nak ceritanya, susu daripada binatang yang daging boleh makan, susu tu hukum suci. Susu kambing boleh makan, suci belaka, dia dah boleh makan. Adapun susu daripada binatang yang daging tak boleh makan, susu tu hukum najis. Mana? Susu kucing. Kucing ada anak kecil, dia nyusu rata-rata, susu dia titik jaga molek tu najis Sebab apa? Sebab kucing binatang yang daging tak boleh makan, maka susunya pun hukum najis. Timbullah pula susu harimau. Orang dulu kata buat obat lelah, dia kata. Sekarang harimau daging tak boleh makan, maka susunya najis. Itu je. Ada ni. Lepas tu kalau tak ada obat lain, tu bicara lain lah. Boleh buat obat tu tak, tu bicara lain pula. Ada ni. Kalau najis sekalipun, kalau tidak ada obat lain, maka syarat membenarkan dijadikan sebagai obat walaupun najis, malaikat Arab. Ada ni. Jadi susu daripada binatang yang daging boleh makan, susunya suci. Susu daripada binatang yang daging tak boleh makan, susunya najis. Melainkan hak ngelas sekali ni, tuang dia tak boleh makan daging dia, tapi susu tu suci. Susu orang lah. Nak jawab dah. Takut jawab kena mazhab lain pula kalau ni nak jawab. Jadi orang daging tak boleh makan, tu kecuali susu orang hukumnya suci, sebab ada nah suku pula hak susu orang. Ada ni. Tapi kalau daripada binatang lain yang daging tak boleh makan, susu adalah najis. Ni hak sipil belaka tu. Cuma dalam kitab kita ni tak ceritalah. Tak cerita adalah kitab kita ni. Ada ni. Sikit lagi. Masa cukup dah ni. Telur. Sama juga telur. Telur lain. Telur lain. Telur ni, walaupun daripada binatang yang daging tak boleh makan, telur hukum suci. Telur lain. Dia tak mengandung susu. Telur buaya ke, telur ular ke, telur cicak ke, suci. Boleh makan ke tak? Tak boleh, sebab dia ada racun. Tu bab lain pula. Daging tak boleh makan. Contohnya telur penyu. Penyu daging boleh makan ke tak? Tak boleh. Telur dia boleh. Jadi telur binatang walaupun daging tak boleh makan, telur hukum suci. Boleh makan tak boleh makan, itu bicara lain pula. Mana kalau kita pakai baju lama hak simpan dalam almari, tengok ada telur cicak dalam baju kita, suci, bukan najis. Pada ni. Melainkan kalau telur tu tembelang telur busuk atau najis. Dia sudah jadi warna lain. Kalau macam telur cicak dia warna putih, kalau dia tembelang dia jadi warna hitam ke apa, atau najis. Tapi kalau telur asal putih belum tembelang, walaupun telur daripada binatang yang daging tak boleh makan sekalipun, telur tu hukumnya adalah suci. Termasuk telur biawak ke, telur ular ke, suci, tapi tak boleh makan sebab dia ada racun. Telur penyu pun binatang yang daging tak boleh makan, tapi telurnya suci serta boleh dimakan. Itu bab lain, bab makan bab lain. Ini panggil sipil belaka ni. Sipil berkaitan dengan ain, benda yang dihukumkan najis dan tidak dihukumkan sebagai najis, ni suci. Dan bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, iaitu dia akan diarak, iaitu najis ia. Ini masih lagi sipil berkaitan dengan ain najis, benda yang dihukumkan najis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.